الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memanjangkan umur kita untuk kita berada dalam soal jawab. InsyaAllah soalan yang ditengahkan pada hari ini, yang pertama, boleh tak baca suratul Kahfi, Al-Mulk, Al-Waqi'ah semasa wanita uzur? Boleh tak dianggap itu doa? Sebab biasa tak tinggal surah tersebut masa tidak uzur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali berkenaan dengan surah-surah ni. Surah-surah ni ialah surah-surah yang mengandungi ataupun memiliki fadilat-fadilat yang khusus. Yang pertama suratul Kahfi, yang kedua suratul Mulk, yang ketiga suratul Waqi'ah. Yang pertama suratul Mulk. Suratul Mulk ialah surah yang disebut dengan surah Al-Munjiyah. Surah Al-Munjiyah sini ialah surah yang dapat menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Jadi kalau kita hendakkan keselamatan kita dalam kubur esok, maka jadikan bacaan dia bacaan yang kita baca setiap malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang baca setiap malam suratul Waqi'ah, insya-Allah dia bakal selamat daripada sisaan dan azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dipanggil suratul Mulk. Satu masa saya pernah baca dalam satu kitab Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kisah ni pernah berlaku dan telah berlaku di Mekah Al-Mukarramah. Satu orang, dia ni penggali kubur. Satu masa dia korek kubur, dia gali kubur, tiba-tiba kubur yang dia gali itu meruntuhkan kubur sebelah. Jadi bila kubur sebelah runtuh, dia tengok-tengok dalam kubur sebelah itu ada satu orang sedang baca suratul Mulk. Bukan, suratul Mulk. Satu orang, satu orang yang dalam kubur sedang baca suratul Mulk.
Jadi hamba Allah ni bila mana kubur dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kubur ada runtuh, dia terkejut. Dia pun beralih kepada kawan dia yang korek kubur, yang menyebabkan kubur ada runtuh. Dia tanya, kiamat dah ke? Kalau kita melompat naik atas kubur. Jadi kawan tu kata, tak lagi. Tutup balik. Ini pernah berlaku dalam cerita Al-Imam As-Sayyuti rahimahullah ta'ala. Di kawan tu baca suratul Mulk dan dilihat oleh hamba Allah yang korek kubur ni, Sayyidina Muhammad, tulisan Al-Quran itu bertulisan emas. Jadi orang ni ialah orang yang selalu membaca setiap malamnya suratul Mulk. Yang kedua, suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni surah yang sunat ataupun dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surah ni pada setiap malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Kelebihannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana-mana orang yang jadikan amalan baca suratul Kahfi pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat, jadi dia akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya daripada fitnah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu perkara yang baik yang kita baca pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat, suratul Kahfi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita boleh buat secara giliat-giliat. Hari ni suami baca, esok minggu depan isteri baca, minggu depan pula anak sulung baca. Jadi di rumah kami ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang baca setiap minggu dan jadi amalan tetapnya ustazah. Jadi kami tumpang dia lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad elok dan sangat-sangat baik kita menjadikan dia amalan kita mingguan. Kalau kita baca 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi pun dah menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Menghafal 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi itu akan menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita menghafal atau membaca 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi juga menyelamatkan kita semua daripada fitnah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi suratul Kahfi ini surah yang sangat sesuai dengan zaman yang sedang kita berada ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sebab suratul Kahfi ni dia memang untuk zaman ni. Zaman digital. Zaman binary system. Kalau kita nak faham tentang angka binary. Binary ni adalah angka 0 dan 1. Jadi kalau kita tengok, kita pergi bank, waktu nak cucuk duit tu, jadi dia akan naik dalam skrin tu. Selepas gambar-gambar tu, kalau benda kita dah tekan pin kita, dia akan naik dalam atas tu. Kita nampak angka 0 dan 1. 1001 penuh angka 0 dan 1. Itu dia panggil binary system. Binary system ni masalah angka binary. Komputer kita tu dia takkan boleh lekat angka. Bukan. Komputer tu, skrin tu dia tak boleh lekat huruf kalau tanpa binary system. Binary system itulah yang menyebabkan timbul angka-angka tu. Tu angka 0 dan 1. Maka sebab itu kalau kita tengok kalau tengok angka dalam suratul Kahfi, dia ialah bernombor 110. Begitu juga suratul Isra sebelumnya ialah juga 111. Ini ialah angka dipanggil binary system.
Maknanya suratul kahfi ni surah yang Tuhan persiapkan untuk zaman kita ni, zaman milenium, zaman komputer, zaman internet, zaman digital. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman orang banyak duit pakai kad. Zaman orang tak bawa duit, orang bawa kad. Zaman orang tekan bank, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang akan tekan nombor PIN. Dia nampak tak begitu valid, begitu match antara suratul kahfi dan zaman kita duduk ni. Zaman kita adalah zaman Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman Dajjal ni hampir tidak ada orang yang selamat. Orang yang selamat ialah orang yang tidak favourite. Jadi kalau kita zaman orang yang selamat ialah orang yang menongkah arus perdana. Orang yang duduk dalam arus perdana ikut apa yang dicatat, ikut saja. Jadi inilah orang-orang yang tidak selamat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman ni benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Allahumma salli ala sayyidina. Ini zaman kita duduk ni. Jadi subhanallah, zaman ni zaman orang mula terhakis agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang bermata hati. Sesaat masjid ditutup sehari dua lepas, dia ustaz, masalah sinama, ramai orang menangis pasal mereka takut terlepas 10 malam yang terakhir. Nak beriktikaf di masjid, apa biasa iktikaf di masjid, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad datang SOP. Depa tak boleh main di masjid, depa nak iktikaf masjid depa tak boleh, sedangkan dah masuk 10 malam yang terakhir. Nak jumpa hak ke depan belum tentu, kami dah tua. Jadi alhamdulillah dengan rahmat Allah, tiba-tiba datang SOP baru, jadi masjid buka balik. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman ni zaman orang buta melihat kebenaran. Sebab Dajjal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pembohong besar. Dajjal mana pembohong besar. Maknanya subhanallah, benda yang akal tak boleh terima pun akal. Jadi macam silap mata lah. Silap mata. Benda tu Allahumma salli ala sayyidina, tak wujud pun, tapi diwujudkan. Dikatakan wujud, sebenarnya dia bayangan je. Dia bagi mata kita silap ya. Dia tipu mata kita, tu kira silap mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, akan datang zaman yang akan mendatang ni, benda tak logik pun orang kata logik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan datang tu, dia kata ni cara hidup baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita akan hidup zaman cara hidup baru. Dia buat cara hidup tu apa ikut semua dengan cara hidup dia. Sampai kalau terjun dalam hujra dhabbin, lubang bewak sekalipun, umat Islam akan terjun juga dalam lubang bewak. Ketika tu akal orang cerdik pun akan terheret dalam hidup, gaya hidup macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerdik-cerdik, profesor-profesor, doktor-doktor, berapa PhD sekalipun, jadi akan terturut dengan gaya hidup macam tu. Sikit sangat orang yang terselamatkan di zaman Dajjal. Orang perempuan hanya 7,000 sahaja selamat di zaman Dajjal. 7,000 bukan satu Malaysia, satu alam dan dunia ni. Sikit sangat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni zaman yang sedang kita duduk. Zaman ni zaman yang sudah, zaman ni bukan Dajjal main lagi pun. Dia baru hantar Pak Yik dia. Tahu Pak Yik? Lam dia. Dia baru hantar kuncu-kuncunya. Dia baru hantar bala tenteranya. Dia baru hantar proksi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi produksi dia akan gagal, insya-Allah. Produksi dia akan gagal. Waktu produksi yang dihantar gagal untuk melaksanakan arahan-arahan dan tindakan-tindakan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu itulah baru dia keluar. Dia keluar ni dalam keadaan marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu aku bagi kerja pun tak boleh buat. Dia keluar dalam keadaan marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak tahulah. Tapi jangan duduk bayang dia keluar tu mata dia satu terus. Mata dia tak satu lagi. Mata dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masih dua. Bahkan kata dalam hadis sebut matanya keluar tu mata dia timbul. Kita kalau timbul keluar sekali tak ikut Dajjal lah, mitau lah. Tahu tak timbul itu apa? Timbul itu ada kesebahagian orang kata pakai spek. Keluar pakai spek. Siapa nak kata Dajjal? Tapi selepas dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tahu lah dia ada ke tak lagi, kita pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk tunggu zaman Dajjal kan, Dajjal ada dah maknanya, tak tahu juga. Ada juga teori mengatakan Dajjal dah ada dan telah pun memfitnahkan dunia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan memfitnahkan dunia itu bukan berarti memfitnah seluruh dunia. Dia memfitnah umat Islam saja. Faham tak? Dajjal ni dia bukan khuruj dia memberi fitnah pada orang kafir. Orang kafir tak ada isu. Faham? Dia memfitnah orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina. Orang kafir ni lebih pada Dajjal daripada buat. Tak ada isu orang Islam. Orang Islam yang kena fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal ni kata sebagian orang, dia bukan semisi satu dunia umat Islam kena fitnah dengan dia. Satu tempat kena fitnah dengan dia pun dah termasuk dalam fitnah Dajjal. Contohlah, kalau kita Malaysia, kita kata berapa juta rakyat Malaysia? Berapa juta rakyat Malaysia? 72 juta rakyat Malaysia. Kalau 7,000 kalau 7,000 orang puan selamat pun, maknanya kalau 7,000 orang puan selamat dalam 22,000, logik lah. Kalau Malaysia ni di tempat yang digazetkan fitnah Dajjal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala hakikat sebenarnya. Sebab ada Dajjal ni bila nak mai, dia akan kemarau 7 tahun. Belum Dajjal mai akan kemarau 7 tahun. Kita kata Malaysia lambat lagi, dia hujan hari-hari. No? Lambat lagi. Tahu tak kata 7 tahun tu bukan mesti alamat di Malaysia. Satu alam ni, satu tempat. Contoh kita kata di Ethiopia, dah 7 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, Nabi minta 3 perkara yang Tuhan kabul hanya 2, 1 Tuhan tolak. Permintaan Rasulullah. Yang pertama, Nabi minta umatnya tidak tenggelam seperti mana tenggelam kaum Nabi Allah Nuh. Allah kabul. Yang kedua, umatnya Muhammad Sayyidina Muhammad tidak mati kelaparan. Allah kabul. Yang ketiga, Nabi minta umatnya tidak berkelahi, berselisihan. Allah tak terima. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, tak tenggelam. Tak tenggelam. Tuhan terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tak tenggelam, Tuhan terima. Tak mati tenggelam, Tuhan terima. Macam mana contohnya? Berlaku juga banjir, tapi tak mematikan semua orang. Matilah ada 3 orang. Yang berlaku mati macam banjir di Kelantan kan, bukan ribu-ribu orang mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti Tuhan terima. Mati kelaparan contohnya. Satu dunia ni subhanallah tak ada mati kelaparan. Yang mati
mati makan. Betul tak? Yang duk mati dalam dunia ni semua mati makan. Darah tinggi, kecil manis, semua bab mata sebab mati sebab makan, bukan mati tak makan. Mati tak makan tu hanya di Ethiopia saja contohnya. Tuhan terima. Ni benda yang kita tak tahu permainan dan percaturan Tuhan. Cuma kita kena alert ni isu-isu yang berlaku seluruh alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Dajjal ni, dia ni satu masa esok, bila mana dia sampai tu peringkat, sebelah mata dia mengecut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tinggal sebiji mata ya. Kecut sampai tinggal sebiji mata ya. Waktu itulah mata dia mata satu. Jadi mata satu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maksud yang lebih jelas, dia buta melihat kebenaran. Maka begitulah pengikut-pengikut dia pun buta melihat kebenaran. Kebenaran ni pada apa? Pada agama. Jadi agama tak tengok WHO. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buta. Agama tak nampak hak orang lain. Jadi contohnya masalah itu begitu contohnya. Jadi agama tak logik. Yang logiknya ialah akal. Hak Nabi kata semua tak boleh guna dah. Yang boleh pakai akal. Akal bukan akal kita, akal musuh kita tu. Pakai pipi pakai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Adakah yang berlaku ni ialah fitnah Dajjal? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya bertanya, adakah ni dah datang fitnah Dajjal? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kita semua tak tahu. Okay, bacalah suratul Kahfi. Moga-moga kita semua selamat pada saat kita berada dalam fitnah Dajjal, insya-Allah. Yang ketiga, suratul Waqiah. Suratul Waqiah ni surah yang Nabi janji akan memurahkan rezeki kalau kita baca. Ada orang kata, dia kata, ustaz, kena baca surah Waqiah tak murah rezeki pun. Dia bukan baca terus murah, dia baca sampai murah. Dia bukan baca langsung murah, dah kena baca sampai murah rezeki. Lagi tak murah rezeki segitulah kena baca. Macam mana sampai murah rezeki? Sampai tak boleh hidup dalam sehari kalau tak baca suratul Waqiah. Itulah barunya dia akan dimurahkan rezeki, insya-Allah. Dia kena baca pula siang sekali, malam sekali. Siang sekali, malam sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau kita nak murahkan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi surah ni elok sangat kita baca dan jadi amalan kita. Orang ni tanya macam mana, boleh tak kalau kita baca dalam keadaan yang uzur? Boleh baca dalam keadaan uzur, cuma jangan niat kita baca itu Al-Quran. Jangan kita baca tu kita niat baca Quran. Jadi kalau kita baca, kita niat kita baca tu zikir, boleh baca. Boleh baca. Hatta bismillahirrahmanirrahim, kalau kita niat Al-Quran, dosa. Bismillahirrahmanirrahim tu kita niatkan zikir. Nak tidur malam kita baca 21 kali ataupun 41 kali. Jadi kalau kita dalam keadaan uzur, kita niatkan zikir, boleh baca. Sebab Quran ni, hatta satu Quran tu pun, salah Sayyidina Muhammad, bukan kat surah ni, surah-surah lain pun, kalau kita baca, kita niat Quran. Kalau kita tak nak Quran, tak nama Quran. Kalau niat baca apa? Niat baca surah Qul Huwallahu Ahad, suratul Ikhlas. Niat baca tu, baca Quran ke? Baca Quran Ustaz, dosa. Baca Quran ke? Dia Ustaz, zikir Ustaz. Okey, tak dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
pasang sahaja radio Al-Quran dalam rumah, dalam rumah tak henti-henti ada ayat Al-Quran alunkan 24 jam. Kita bukan 24 jam boleh baca Al-Quran sendiri terus menerus dalam sehari, mesti ada masa kita ada aktiviti lain. Maaf saya bertanya sebab ada pendapat cakap haram jika kita pasang radio ayat Quran sedangkan kita tidak menghayatinya. Taib, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah ni kena selalu dipasangkan Al-Quran. Hari ni orang pasang tak berhenti radio. Daripada bangkit tidur sampai tidur jalan radio tu. Kalau dulu radio macam-macam, lah ni dah ada radio yang ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ada tazkirah, yang ada peringatan macam radio Hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa-rasanya Musa Sayyidina insya-Allah. Jadi Hakim ni yang terbaik lah setakat masa ni. Tapi radio lain tu bercampur-campur baik dengan tak baik. Ada tazkirah, ada ceramah, tapi ada menyanyi, ada lara, ada merapu dan sebagainya. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau radio Hakim tu tak apalah. Kalau radio campur-campur tu kena muhasabah juga. Masalah Sayyidina Muhammad kena muhasabah. Tang ceramah tak apa, tang kuliah tak apa, tang merapu. Merapu tu lara. Kalau lara ni sifat orang beriman tak mau. Wa anil lagwi mu'ridun. Kalau lara tak mau lah, lara tak mau. Buang masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang radio ni dia bagi input, dia bagi ilmu kat kita. Dia panggil satu orang penganalisis, kawan tu main ceramah, kita naik kereta sambil dengar dapat ilmu. Tu baik. Tapi kadang-kadang tu merapu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tak baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandai-pandai kita tapis. Okey. Jadi untuk tu soalan dia macam mana kalau Quran? Quran ni memang kena sepanjang masa kita dalam rumah kita ada Quran. Kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh baca sendiri baca. Tak boleh baca, kita pasang Quran. Lebih baik rumah ni daripada tak pasang Quran, daripada kita biarkan rumah tu kata kosong, biar ada bunyi Quran rumah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tanya saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana nak tutupkan Quran tu kita tak dengar? Lebih baik kita pasang Quran, sekalipun kita tak dapat menghayati dia, lebih baik daripada kita tak pasang apa-apa pun dalam rumah. Baik pasang ada Quran, selalu musalla ala Sayyidina Muhammad. Sebab Quran ni bila dia dalam rumah ada Quran, rumah tu tak akan dimasuki syaitan. Rumah ni kalau tak ada Quran pula, Allahumma salli ala Sayyidina, rumah tu akan jadi seperti rumah yang reban dan runtuh. Rumah ni kalau reban, kalau runtuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam-macam dalam tu ada. Ada ulat, ada semut, ada anai-anai, takut-takut ada kalajengking, ada ular. Ni rumah yang runtuh. Maknanya rumah ni kalau tak ada penghayatan Al-Quran, sebenarnya penghayatan ni dia bukan kita dengar kita faham sepatah Al-Quran tu dah. Penghayatan itulah penghayatan. Bila rumah ada Quran, duduk dan tenang, tu penghayatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tenang dengan rumah tu ialah jiwa kita, rohani kita, hati kita sendiri seronok rumah ada Quran. Jadi makna kita telah menghayati Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka eloklah rumah ini ada Al-Quran, kalipun kita tak baca, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kita memperdengarkan dengan bacaan Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dosakah seorang ibu meminta anak bercerai
dan turut solat hajat serta mendoakan agar anak berpisah. Suami anak ini suka mendera mental dan fizikal. Okey, fahamlah tu. Dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali, orang perempuan kena faham, dia tak boleh minta cerai. Orang yang minta cerai tak bau syurga. Jadi kalau suami dia menzalimi dia, kalau suami dia mendera dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali sabar dulu. Jadi sabar dulu. Kemudian dalam sabar ni, perempuan dia ada proses, iaitu proses yang dilalui oleh perempuan ni ialah melalui mahkamah. Okey, bila dia kena batu no, ni sebenarnya kadang-kadang salah kita. Sebenarnya salah kita. Waktu nak kahwin, kita tak pernah tanya pun, kawan hamil rumah kita tu semayang ataupun tak semayang, hamil anak kita. Lalu orang tanya, kerja apa? Orang tak tanya dia semayang ataupun tidak. Dia kena hak tu yang paling penting. Lepas semayang tanya, ada tak duduk mengaji, ikut kuliah siapa-siapa? Kena tanya juga, duduk mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Duduk ikut kuliah siapa di Kuala Lumpur? Tak ikut kuliah pula. Tu masalah dah. Sebab orang tu tak ada ilmu. Tak ada ilmu, dia dapat tazkirah apa? Macam mana nak bentuk hati dia? Orang tak pilih, tak nampak tu penting. Tapi tu paling penting. Kalau kita kata dia orang mengaji, ataupun kita dah tengok background dia, akhlaknya, agamanya, baru dia terima. Ni terima, oh, kerja apa? Doktor. Kerja apa? Bila kerja dia, kita kata, bila kita puas hati dengan kerjaya dia, dia punya tangga gaji sekian, boleh pakai, boleh lah. Tu silap besar. Kalau main contohnya, budak pun main ustaz pondok, gaji bulan-bulan 600, nak mina anak kita, kita tanya, ustaz mengajak mana? Saya mengajak pondok. Oh, bulan-bulan berapa orang bagi gaji? 600. 600 ya? Kejut pula itu. Boleh makan ke? Boleh hidup ke? SPM dah SPM. Nah, SPM pula. Lepas kita bagi jawapan, tak payah. Kita pun bagi alasan. Anak kami ni masak nasi tak pandai lagi. Tolaklah tu, mana ada tu. Sedangkan ustaz pondok mengajak agama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa in lam tuzawwijuhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Nabi kata, kalau man minang anak kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang kamu redai agamanya dan akhlaknya, kawinkanlah, kata Rasulullah. Kamu tengok agama dia bagus, akhlaknya elok, bismillahirrahmanirrahim lah, bagi kahwin. Fazawijuhu. Nabi kata, kalau hampa tak bagi kahwin dengan hak tu, takun fitnatun fil ardi, akan berlaku fitnah di atas muka bumi, wa fasadun arid, dan akan berlaku kerosakan yang meratakan, yang viral atas muka bumi. Sebab tu di Malaysia ni kahwin banyak, cerai lagi banyak. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab perkahwinan tak di atas dasar agama. Allahumma salli ala sayyidina. Akhirnya bila kahwin dia tak mau masuk. Tak jadi. Lepas tu Imam Ahmad, orang tanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anak dia nak bagi kahwin dengan siapa? Dia kata rajulun salih, orang lelaki yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas siapa? Dia kata, kalau dia kasih pada anakku, dia akan memuliakan anakku. In ahabbaha akramaha wa in baghadaha lam yuzlimha. Tapi kalau dia benci pada anakku, dia tidak menzalim anakku. Itu orang soleh. Jadi bila dapat anak
dapat menantu yang tak seperti mana yang agama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cadangkan. Jadi macam tu lah, mendera isteri, buat isteri macam hamba, terajang, penampak, penendang, penumbuk, semua kena. Dalam situasi ni, adakah berdosa mak suruh bercerai? Mak suruh bercerai boleh. Mak suruh kata kat Tuhan, cerai anak aku. Tapi nak suruh anak kata tak boleh. Allahumma salli ala. Ataupun angkat kes ni ke mahkamah. Jadi bila angkat kes mahkamah, mahkamah lah yang menjalankan kuasa untuk menjatuhkan cerai. Sama ada dia panggil fasakh, nikah tu dibatalkan, ataupun dengan cara yang lain. Masalah Sayyidina Muhammad dia panggil tebus talak. Tebus talak ni, tanya dia, hana lepas anakku, ataupun isteri tanya, berapa duit saya nak bayar untuk suami dia cerai dia? Boleh. Dia kata 5,000, cari 5,000. Dia kata 60,000, cari 60,000. Jadi tapi semua ni mesti oleh kerana hari ni masalah Sayyidina Muhammad, semua berkaitan dengan rumah tangga ni mesti melalui mahkamah ataupun melalui agama negeri ataupun mahkamah syariah. Jadi ikut prosedur tu, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cerita dah sambung. Baru kahwin 4 bulan, si anak ni nampak sentiasa dalam ketakutan tapi tetap bela suami. Jadi kawan kau minta tanya soalan pada Syekh. Jadi anak ni, jadi kalau macam ni, di Allahumma salli ala sayyidina, jadi mak ni sebenarnya memadai dengan doa dia je. Dia mai hajat, dia nak macam mana, dia minta. Sebab doa mustajab duduk kat dia. Dia mintalah yang terbaik untuk anak dia. Jadi kalau dia minta yang terbaik, apa terbaik yang Tuhan tetap menentukan tu, itulah yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terbaik ialah mengikut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lepas subuh pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nazaha binti Yusuf. Yang kedua, Balu almarhum Ustaz Nazri Selayang. Yang tiga, Puan Basrah binti Saleh, Teluk Kumbak, Pulau Pinang. Yang keempat, Munirah binti Syed Abdul Tawak, Batawas. Yang kelima, Wan Rohani Kajang. Yang keenam, Rashidah dan suami Langkawi. Ketujuh, Siti Hajat keluarga. Niat hadiah sedekahkan pada arwah ibu dan arwah ayah. Yang ke-8, Sukiman Hamdin serta keluarga Bintulu Sarawak. 9, Siti Hawa binti Cik, Allahyarham Ismail serta ibu dan ayah dan anak-anak menantu, Bana Baru Kedah. Jusnya Siti Rokiah dan keluarga Betawas. Yang 11, Nur Aisyah binti Ali Muhammad. Sungai Petani. 12, Murni Abdul Rahim Taman Melati, Kuala Lumpur. 13, Muhammad Termizi bin Mahmud Salwa binti Muhammad Taib, Putrajaya. 14, Fauziah Haji Ahmad, Kuala Lumpur serta anak menantu. 15, Rabi'atul Adawiyah keluarga daripada anak bukit. 16, hamba Allah Sri Iskandar, Perak. 17, Nur Azlin binti Abdul Rahman keluarga Pendang, Kedah. 18, hamba Allah Keramat. 19, Puan Fauziah Muhammad Hanafiah Al-Ustaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 20, hamba Allah Desa Pandan, Kuala Lumpur. 21, hamba Allah Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani.
22 keluarga Hajah Syahridah Ampang Selangor. 23 hamba Allah Pendang. 24 Munirah. 25 Hajah Jamilah Haji Aman. 26 hamba Allah Bandar Putra Bertam Penang. 27 Zaharah Ibrahim Rawang. 28 Tajuddin Yusof Batu Kif Selangor. 30 hamba Allah Ceras. Jadi kita doakan insya-Allah semua hajat-hajat para penaja kita Allah kabul. Setelah niat mereka untuk disampaikan pahala, harap Allah sampaikan kepada semua arwah-arwah yang dihajatkan diniat oleh mereka insya-Allah. Moga-moga Allah murah rezeki mereka, Allah mudah urusan mereka dunia dan akhirat. Allah bagi kesembuhan pada mereka kalau mereka ada sakit. Demikian juga adik-beradik mereka, saudara mereka kalau ada sakit, kita minta Allah bagi kesembuhan insya-Allah. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala musa'ala Sayyidina Muhammad mudahkan mereka untuk mendapat taufik dan hidayah dalam hidup ni sehingga kekal taufik dan hidayah sampai bila-bila, sampai mereka mati insya-Allah. Moga-moga Allah temukan mereka dengan malam qadar. Semoga Allah bagi kemudahan kepada mereka untuk menjalani hidup sebagai seorang hamba yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah temukan jodoh terbaik pada anak-anak mereka insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka istiqamah membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun lepas daripada Ramadan nanti insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima semua yang mereka buat dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, menurunkan berkat kepada mereka sepanjang bulan yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah. Kita doakan moga-moga Allah kabulkan semua hajat mereka dan hajat kita insya-Allah, sempena dengan bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta Allah bi nuri syamsika. أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة